Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hazim bin Rosman dengan nombor bateri D2020096898, iaitu bagi subjek pemikiran Islam semasa HIA 3033 di bawah pantauan pensyarah Dr. Ibrahim bin Hashim. Saya dan rakan-rakan daripada kumpulan C akan melakukan satu pembentangan, iaitu mengenai tugasan yang diberikan kepada kami di bawah tajuk besarnya Peranan Akal dan Wahyu dalam Syariat Islam. Jadi, saya akan memulakan pembentangan ini dengan menerangkan sedikit mengenai subtopik yang dipilih, iaitu pengenalan konsep akal dan wahyu dalam Islam. Asal-usul wahyu adalah daripada bahasa Arab, di mana ianya membawa maksud, ilham, nasihat, bimbingan, panduan ataupun petunjuk, iaitu yang disampaikan ke dalam hati manusia. Para ulama memberi definisi wahyu adalah satu pemberitahuan Allah Subhanahu Taala kepada seorang Nabi, iaitu mengenai berita-berita gaib, syariat ataupun hukum-hukum tertentu. Antara cara-cara wahyu ini disampaikan kepada Nabi-Nabinya ialah melalui mimpi yang benar, perbualan secara langsung di sebalik hijab, datang suara seperti bunyi loceng ataupun kawanan-kawanan lebah, dan juga datang malaikat membawa wahyu dengan berupa sebagai manusia. Seterusnya ialah akal. Akal merupakan satu kemampuan dan juga kelebihan yang digunakan khas untuk umat manusia yang mana tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Allah yang lain, iaitu seperti haiwan dan juga tumbuhan. Akal juga bukti yang membezakan antara manusia, di mana ianya menjadi medium untuk menentukan tahap kepintaran dan juga kebijaksanaan sesama manusia. Akal mempunyai nilai dan kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, di mana ianya menjadi syarat penerimaan dan taklif semua tasyri' ilahi, iaitu seorang manusia tergugur dari segala tanggungjawab yang difardukan ke atasnya sekiranya hilang akal fikiran ataupun gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi Hamidi bin Ghazali, nombor metrik D202020968899. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang ciri-ciri wahyu dan akal. Sebelum masuk kepada ciri wahyu, saya akan menerangkan maksud wahyu itu sendiri. Wahyu dari segi bahasa ialah nasihat atau bimbingan daripada Allah SWT. Wahyu dari segi syarak pula ialah ilham atau perintah atau kalam Allah SWT yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau langsung daripada Allah SWT. Seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri wahyu. Terdapat 6 ciri wahyu yang saya nyatakan. Pertama, wahyu datangnya daripada Allah SWT. Manusia, jin ataupun syaitan tidak mampu memberikan wahyu. Jadi sekiranya ada manusia yang mengaku memberikan wahyu itu, maksudnya dia sesat sebab dah bertentangan dengan ciri wahyu itu sendiri. Yang kedua, wahyu hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul sahaja. Kalau diturunkan kepada orang-orang yang alim macam ulama tu, itu kita tak panggil sebagai wahyu, kita panggil sebagai karamah. Dan yang ketiga, wahyu disampaikan sama ada melalui mimpi yang benar di sebalik tabir atau melalui perantaraan Jibril. Keempat, kandungannya merupakan ajaran yang benar dan sesuai diamalkan di sepanjang zaman. Dan yang kelima, terpelihara kandungannya dan kesuciannya sehingga hari kiamat. Contohnya kitab Al-Quran itu sendiri. Walaupun ada sekelintir orang yang cuba membuat Quran palsu ataupun surah-surah palsu, tapi perkara ini dapat dikesan oleh para ulama. Ini membuktikan Quran dijaga kesuciannya sehingga kini. Dan yang terakhir, yang keenam, telah terhenti penurunannya selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Ini kerana Nabi Muhammad merupakan Rasul terakhir yang diutuskan kepada umat manusia. Kita masuk pada akal pula. Maksud akal dari segi bahasa ialah daya kemampuan manusia untuk berfikir. Allah membekalkan manusia dengan akal supaya kita menjadi makhluk yang istimewa daripada makhluk lain. Mengikut Imam Al-Ghazali, akal adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada hati agar mendekatkan diri kepada Allah.
Antara ciri-ciri akal yang telah saya senaraikan, pertama, akal membezakan antara manusia dan haiwan. Allah telah memberikan akal supaya manusia berfikir dan mematuhi perintahnya. Yang kedua, akal manusia boleh berkembang mengikut kemampuan manusia berfikir. Contohnya, perkembangan teknologi yang berkembang dari semasa ke semasa hasil daripada akal manusia. Yang ketiga, sentiasa berubah dan senang dipengaruhi oleh keadaan dan persekitaran. Dan yang keempat, akal tidak mampu memikirkan perkara gaib. Ini kerana hal yang gaib itu merupakan rahsia Allah SWT. Saya serahkan kepada pemetang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki bin Juzaidi bernama matrik D202020967876 dan saya mengambil kos ISMP Tahfiz Al-Quran dan Qiraat semester 1 dan subjek ini berkaitan dengan pemikiran Islam semasa HIA 3033 di bawah pensyarah Dr. Ibrahim bin Hashim. Seterusnya kita pergi kepada tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan keutamaan wahyu dan kelebihan serta limitasi akal. Secara asasnya wahyu merupakan segala perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para utusannya, sebagai contoh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan keutamaan wahyu ini dalam Islam adalah wahyu memainkan peranan yang penting sebagai garis panduan dan juga tata cara hidup yang terbaik bagi umat Islam. Dalam pada itu, wahyu juga berperanan kepada seseorang individu atau masyarakat untuk menjamin kesejahteraan hidup, lebih-lebih lagi kepada masyarakat yang mengamalkan cara hidup yang beragama. Akal merupakan satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia berbanding dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Antara kelebihan akal yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia adalah dijadikan akal itu sebagai alat untuk berfikir tentang perkara yang baik dan buruk serta memutuskan untuk mengikut atau menghindarkan diri serta mengambil iktibar atau manfaat daripada perkara-perkara yang berlaku. Akal dianugerahkan oleh Allah ini ada had batasannya untuk menunjukkan manusia itu lemah dan perlu bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketidakupayaan pemikiran manusia untuk menjelaskan dengan tepat perkara-perkara yang berkaitan dengan sam'iyat ataupun perkara alam ghaib seperti penciptaan syurga dan neraka, gambaran jin dan malaikat serta pahala dan juga dosa. Oleh yang demikian, manusia mengetahui tentang perkara-perkara yang tidak dapat dicapai oleh panca indera mereka hanyalah melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Ni Abdul Hafiz bin Ni Azhar. Nombor kad matrik saya ialah D202020968881. InsyaAllah hari ini saya akan membincangkan tajuk tentang hubungan akal dan wahyu dalam pemikiran Islam. Pengenalan. Hubungan akal dan wahyu bersifat secara simbiosis, iaitu saling memerlukan. Dijelaskan lagi, Al-Quran diturunkan kepada manusia yang mempunyai akal dan akan meneliti segala isi kandung Al-Quran. Secara zahirnya memanglah Al-Quran adalah wahyu yang tidak boleh dinafikan. Akan tetapi dengan wujudnya akal yang sihat, ia akan membenarkan wahyu dan dapat mengetahui perkara di luar pemikiran mereka. Seterusnya kita pergi kepada mazhab dan pandangan terhadap hubungan akal dan wahyu dalam pemikiran Islam ini. Mazhab yang pertama ialah Mu'tazilah yang berpandangan seluruh pemikiran berdasarkan akal dan wahyu hanyalah sebagai penguat. Yang kedua ialah mazhab Asy'ariyah yang berpandangan seluruh pemikiran berdasarkan wahyu kan hanyalah sebagai penguat. Yang ketiga, kita pergi kepada Maturidiyah Samarkand, iaitu berpandangan semua pemikiran menggunakan akal kecuali pada bab kewajipan melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk, iaitu dia menggunakan wahyu di situ. Seterusnya kita pergi kepada mazhab Maturidiyah Bukhara, iaitu berpandangan semua pemikiran menggunakan wahyu kecuali pada bab mengetahui Tuhan yang menggunakan akal. Dan yang terakhir kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, mengikut apa yang dijelaskan melalui pemikiran mazhab yang dijelaskan tadi,
Ahli sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan pandangan puak Asy'ariyah, yakni wahyu ini sebagai pembantu atau pemandu yang mengendali kepada akal. Ini kerana keupayaan akal manusia ini terbatas dan mempunyai hal yang tidak dapat ditanggapi melalui panca indera seperti hal yang ghaib maupun kejadian penciptaan alam. Maka wahyu Allah berperanan penting kepada masyarakat untuk menerima khabar di luar pemikiran, luar batas akal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikram Hakim bin Nasir. Nombor kad pengenalan saya di 2000098872. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang peranan akal dan wahyu dalam menentukan perkara hak dan yang batil. Akal ni merupakan salah satu anugerah yang Allah telah kurniakan kepada manusia. Akal jugalah yang membezakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, kerana bukan semua makhluk ciptaan Allah kurniakan akal. Contohnya seperti binatang. Binatang hanya Allah berikan otak dan Allah tidak memberikan akal. Jadi, kenapa Allah berikan akal ni kepada manusia? Kerana tugas manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai seorang khalifah. Jadi, akal ni dapat membantu manusia untuk membezakan perkara hak dan yang batil. Ada segolongan pihak, mereka mendakwa bahawa penggunaan dalil akli, iaitu akal, dalam memahami konteks agama merupakan salah satu daripada pengaruh pemikiran barat. Sebenarnya dakwaan ini adalah dakwaan yang salah kerana Allah sendiri telah menganjurkan umat Islam untuk berfikir dalam Al-Quran berdasarkan dalil Allah, afala ta'qilun, iaitu maksudnya, tidakkah kalian berfikir? Dalam Al-Quran, Allah telah nyatakan sebanyak 13 tempat, iaitu dalil dia afala ta'qilun. Akal dan wahyu ni kedua-duanya menuju pada titik yang sama, iaitu mencari kebenaran. Kalau kita menggunakan akal dengan cara yang betul untuk mencari kebenaran, kita akan jumpa jawapan yang sama dan natijah yang sama seperti mana yang telah dinyatakan dalam wahyu Allah, iaitu Al-Quran dan hadis. Okey, sekiranya berlaku pertemuan antara akal dan wahyu, mengikut pendekatan yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah, mereka akan cuba mengambil jalan tengah, iaitu jalan wasatiyah. Mereka akan cuba mentakwil ayat Al-Quran dengan makna yang lebih sesuai supaya boleh diterima oleh akal. Perkara ini dapat membantu umat Islam supaya sentiasa berbaik sangka dengan wahyu Allah, sama ada dari segi Al-Quran ataupun Al-Hadis. Secara kesimpulannya, akal yang Allah berikan kepada manusia untuk berfikir ni mestilah kita guna dalam mencari kebenaran. Tetapi kita juga mestilah mengimbanginya dengan wahyu Allah supaya tidak berlebihan. Nafsu akan sentiasa mengajak manusia ke arah kejahatan. Jadi kita kena sentiasa mengutamakan ilmu dalam melakukan setiap tindakan. Okay, itu saja. Sekian. Terima kasih.